Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 24/1/2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tahrim, surah yang ke-66, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan bincang ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8, ayat 9, galakkan dan arahan supaya bertaubat, taubatan nasuha, kerana besar fadilatnya, keampunan Allah Azza wa Jalla dan syurga yang disediakan. Kemudian diikuti dengan ayat 9, arahan supaya berjihad lawan kafir tulen dan kafir tersembunyi, nama dia munafikin. Itulah di antara arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita yang mesti kita akur dan patuh. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surah 1263. Mari kita baca ayat 8, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, minta ampun, mintalah dihapuskan dosa kamu dengan taubatan nasuha. Mana taubat yang benar-benar ikhlas nak bertaubat. Bukan dia taubat itu sebab dia telah ditangkap oleh polis. Bukan dia taubat kerana dia ditangkap oleh penguasa pencegah maksiat, tapi dia taubat kerana Allah Azza wa Jalla menyesali dosa-dosa yang lepas. Itu dia panggil taubatan nasuha. Ialah cara bertaubat dengan meminta keampunan yang sungguh-sungguh untuk membersihkan segala kekotoran dosa. Jadi munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah SWT telah memperingatkan supaya setiap diri jaga diri dan keluarga daripada api neraka. Sebab taubat selepas daripada waktu dia tidak diterima. Maka dalam ayat ini Allah ajarkan kepada orang beriman supaya sentiasa bertaubat, kerana dengan taubat kamu akan selamat. Tengok tafsir kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tubu min jami'i zunubikum,
bertaubatlah kamu daripada semua dosa-dosa kamu. Taubatan sadiqatan biniyatin khalisah. Taubat nasuha ni maknanya taubat dengan betul-betul ikhlas, dengan niat yang baik nak bertaubat, serta meninggalkan perkara dosa-dosa yang lalu dan menyesalinya, serta berazam dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya balik. Maka Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, At-taubatan nasuh, syarat taubat tu nak jadi nasuha, taubat yang betul-betul, mesti memenuhi 4 kriteria ataupun 4 syarat. Yang pertama, yuqli', tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini duk taubat, astagfirullah, astagfirullah, tangan duduk berasak, gokok, taubat apa lagu tu? Yang kedua, yandam, menyesal dengan dosa-dosa yang lepas, banyak menyesal dia, menangis dia dengan ingat buat dosa dulu. Yang ketiga, ya'zim, berazam, bersungguh-sungguh bahawa dia tak akan ulangi balik dosa itu pada masa akan datang. Yang keempat, in kanal haqqu li adami, kalau dosa terlibat dengan hak orang, hak anak Adam, maka dia kena hantar balik, kena minta maaf. Itu di antara 4 syarat yang digariskan oleh para ulama Islam, syarat-syarat nak bertaubat. Kata di Ibnul Qayyim pula, nushut taubah, mana taubat nasuha itu di antara cirinya lagi, yang 4 tadi memang digariskan oleh para ulama, tapi ini dalam masalah satu dimensi lain pula, huraian taubat nasuha, dia kata as-sidqu fiha, mesti betul-betul benar hati kita nak bertaubat. Wal ikhlas, taubat tu dengan ikhlas, bukan dipaksa oleh orang. Wa ta'mimun dzunub, dan daripada semua dosa-dosa. Jangan pilih-pilih dosa, aku taubat dah dalam bab ni, aku taubat dah dalam bab ni, tapi bab lain tak lagi lah, merangkumi semua dosa. Taubat dia daripada dosa dia yang tak baik, taubat dia juga dosa yang ia nampak macam tak ada masalah, seperti riba, tak ada masalah bagi masyarakat kita hari ni, sebab kerajaan tak awartakan riba sebagai dosa. Tak ada pun ditulis bank riba tu Muslim no entry, tak ada, boleh masuk belaka. Tapi kalau kedai arak mungkin dia tulis, kedai judi dia tulis, mungkinlah. Maka kita kena letak semua dosa itu ditinggalkan, tak boleh pilih-pilih. Tak apalah, aku taubat 3 perkara dulu tahun ni, tadi tahun depan pula sambung lagi. La, alatul. Itu dia panggil taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan, asa orang terjemah mudah-mudahan, tapi ulama tafsir kata asa minallahi wajibun. Kalau Allah kata asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu akan ampunkan itu, bukan mudah-mudahan itu mungkin tak pula. Bila taubat cukup syarat, asa rabbukum, pasti Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ramai ulama tafsir, Ibnu Abbas kata asa minallahi wajibun. Kalau kata kalimah asa, mudah-mudahan daripada Allah, maka dia jadi tetap, pasti. Tuhan tak berjanji dengan tidak pasti. Tapi biar cukup syarat taubat nasuha tu cukup, baru boleh. Taubat nasuha tu biar cukup, maka Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kita yang lalu. 1, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. 2, bila tu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari
Allah tidak akan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Jadi dua janji Tuhan, apa dosa masuk dalam syurga, besar lah tu. Hari bila tu? Hari kiamat. Hari yang Allah Ta'ala tidak akan azabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama dia tidak akan dihina, tidak akan diseksa, tidak akan didedahkan rahsia mereka sebab mereka sudah beriman, mereka sudah bertaubat, mereka sudah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, dengan janji yang benar bahawa dia tidak akan buat lagi perkara yang tidak baik. Jadi itu kelebihan. Jadi para jemaah sekalian, maka para ulama mengatakan siapa dia ke wallazina amanu, wallazina yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Kalimah ma'ahu, bersama dengan Nabi. Siapa dia bersama dengan Nabi? Jadi ada ulama kata Al-Biqai dia kata wa amanu ma'ahu humus sahabah, para sahabat. Jadi orang hak sahabat hak jumpa dengan Nabi ni di antara orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang kata isteri-isteri dia, keluarga dia, dan ada yang menggembirakan kita. Dia kata boleh jadi juga orang yang beriman bersama Nabi pada masa itu dan bersama dengan makna orang yang mengikut ajaran Nabi. Termasuklah zaman kita ini, kita kata insya-Allah kita juga akan mendapat keamanan, tidak dihina di hadapan Allah Azza wa Jalla kerana kita beriman kepada Allah, kita telah mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah baginda semampu yang kita mungkin, insya-Allah kita akan selamat. Jadi nak selamat kena ikut Nabi. Nak selamat ikut orang lain, orang tu orang ni. Orang tu orang ni macam mana dia ada authority, mana dia ada kuasa. Baik. Tengok kelebihan yang ketiga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita cahaya yang baik. Maknanya hari kiamat esok gelap gelita. Gelap. Mana ada satu tempat gelap, ada tempat cerah, matahari di atas kepala. Jadi dia berbeza-beza peringkat. Jadi di antara tempat yang sangat menakutkan kita, yakunu ala sirat. Ketika nak melintasi sirat, waktu tu gelap gelamak. Gelap. Tak tahu nak gimana. Orang beriman, Allah Ta'ala beri pada dia cahaya, lampu. Lampu apa? Lampu kereta hak cerah sekarang ni, LED. Hak sakit mata orang tu. Dia kelising dengan kita, ui sakit mata. Lampu biasa sudahlah, nyanyi ke orang dah. Lampu LED ke dia, hak nyala cerah. Spotlight. Bagi orang mukmin, cahaya dia mengikut iman dia. Tengok ni Allah kata apa? Bergerak cepat di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, orang beriman cahaya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita. Jadi munafik ni lampu dia macam lampu jalan rusak. Lap nyala, jalan. Mampu pula terpinga-pinga. Gitulah perangai orang munafik. Tak ada lagi. Jadi orang mukmin bila cahaya dia cerah, dia kata atmim lana ya Rabbi, jangan padam lampu ni, kami nak melintas sirat yang begitu nakut ni. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Minta doa dengan Allah Azza wa Jalla
supaya Allah Ta'ala sempurnakan cahaya kita. Supaya Allah Ta'ala sempurnakan cahaya kita. Rabbana zidna nuran. Berilah kepada kami ini cahaya sehingga cerahnya sempurna, kami dapat melintasi jalan ini dengan selamat. Itu permohonan kita. Waghfir lana ay wamhu dzunubana. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Waqina syarraha. Selamatkan kami daripada keburukan dosa. Wa azil asaraha. Hilangkan semua kesan-kesan dosa itu daripada kami. Itu doa orang yang beriman, minta cahayanya baik. Rabbana atmim lana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita kembalikan kuasa itu kepada Allah. Allah Ta'ala saja berkuasa menyelamatkan siapa yang nak selamat pada hari mana? Hari yang cukup dahsyat, hari yang sangat menakutkan itu, iaitulah hari kiamat. Manusia duduk dalam gelap, gelita, tak tahu nak gimana, terumbang-ambing. Sebab apa? Setiap orang ada cahaya dia. Mana atas dunia ni makin kuat dia ibadat, makin kuat dia ikut sunnah Nabi SAW, makin cerah dia punya cahaya. Itulah kelebihannya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tak beriman, orang munafik, hak kafir itu tak ada cahaya terus, gelap-gelemak. Hak munafik ni oleh kerana dia tipu-tipu iman, jadi Allah Ta'ala beri harapan palsu pada dia. Nyala sikit apu, jalan, mati. Oh, dia kata dia pemanggil orang mukmin. Tunggu kami nak tobat. Orang mukmin kata mana ada. Pergi cari Yahudi, geng kamu tu. Pergi cari teman-teman rapat kamu atas dunia ada kafir-kafir ni. Nak tobat orang hari ni. Atas dunia dulu dia main kita. Jadi akhirat esok Allah Ta'ala permainkan puak-puak munafikin ni. Cahaya dia sekali cerah, sekali nyala, sekali padam, yang menyebabkan mereka tak mampu lagi nak berjalan dengan baik. Akhirnya mereka dihumban ke dalam neraka. Wal'iyazubillah. Kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Allahu Akbar. Jadi ini alasan taubat. Allah SWT arah kepada kita supaya bertaubat dengan taubatan nasuha. Baiklah para pelajar sekalian, taubat ni satu perkara yang penting. Tidak ada orang yang bertaubat kecuali Allah SWT akan beri kepada dia jalan-jalan yang kebaikan untuk keselamatan yang lebih baik. Kita kata Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan ringkas ayat 8. Kita berpindah kepada ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka. Jangan duduk main lembek. Nampak tak ada prinsip kita ni. Lawan terus. Jangan tidak. Tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini. Tengok nota di bawah ada munasabah. Setelah memerintahkan orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman supaya membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dengan cara mana? Cara bertaubat secara taubatan nasuha. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi, penyiaran Islam, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berjuang menentang orang-orang kafir yang menceroboh dan menyekat penyebaran Islam. Jadi puak kafir hok kacau kita, sekat perjalanan Islam, lawan. Dan juga supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak terhadap orang-orang munafik
dengan mengenakan hukuman yang sesuai dengan angkara yang mereka lakukan. Jadi dia duk main kerana dia kacau apa kafir ni. Itu dia panggil munasabatul ayah. Jadi munasabah ayat ini juga dalam tafsir ini Muharrar dia kata Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi supaya berlembah lembut dengan hamba Allah Taala yang dhaif. Siapa dia? Perempuan. Kaum wanita tu dikira kaum yang lemah, mudah tergoda, mudah terpengaruh. Maka Nabi kita diminta supaya berlembut dengan mereka dan mendidik mereka dengan adab-adab yang baik. Li'annahu majbulun, Nabi kita ni memang sallallahu alaihi wasallam Allah Taala pilih dia seorang yang sangat kasihan belas kepada umat Allah, kepada hamba Allah, kepada umatnya. Rahmat dia kepada mereka. Maka di antara lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi juga diminta supaya bertegas apabila berdepan dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi bertegas dengan orang yang bukan Islam. Ni ada setengah orang ni kita buat slogan lah, rahmatan lil alamin. Agama ni rahmat pada alam. Habis kalau rahmatan lil alamin apa dia? Tak boleh nak buat lah hudud-hudud ni, undang-undang hudud ni kasar. Undang-undang hudud terkeras. Jadi kita didik-didik yang masyarakat ni, kohok-kohok. Kemudian mari pula slogan lain pula. Macam-macam slogan orang buat, hadari, rahmatan lil alamin, madani. Kita tengok je apa slogan-slogan ni. Kalaulah tidak dimurtabakkan syarat Islam, slogan itu menjadi satu retorik, satu bualan saja, tidak menjadi satu perkara yang realiti. Waktu timbul kuat sangat dulu, duk jaja rahmatan lil alamin. Siapa mereka? Salah faham pula masyarakat ni. Rahmatan lil alamin maknanya Nabi kita ni lembut. Nabi kita rahmat dia. Tak sesuai lah kita nak laksana hukum hudud. Sebab orang minum arak, sebab orang zina, contohnya rejam. Kita kata saudara bercakap tengok kiri kanan. Tangan Nabi ni, sahabat kata kita bersalam dengan tangan dia, dengan Nabi. Tangan dia terlembut macam sutera. Kita kata tangan yang lembut inilah tangan yang telah merotan, merejam orang-orang yang langgar syariat Allah Azza wa Jalla. Tangan inilah yang memimpin tentera yang berlawan dengan Abu Jahal, berlawan dengan segala Pak Abu yang menentang Islam. Mentang rahmatan lil alamin, tak boleh buat undang-undang Islam, takut zalim. Lish, Nabi mana? Ajaran Nabi mana yang ajar kepada kita supaya gugur ke undang-undang Islam di sebalik slogan-slogan yang dilaungkan? Mana? Lah, kita kata tangan yang lembut itulah tangan yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, tangan yang berjihad. Dalam buku sejarah kata sepanjang Nabi kita berada di Madinah 10 tahun, berlakunya peperangan yang besar dan yang kecil-kecil lebih daripada 60 kali. 60 kali. Maknanya 60 kali, lebih pada 6 kali setahun, 7 kali setahun. Mari zaman kita ini nak laksana undang-undang Islam tak boleh. Sebab rahmatan lil alamin, kita ni nak bina tamadun je, bukan nak bina undang-undang syariat. Kita mengatakan itu satu tahrif kepada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Maka kenapa dia kembar sini kafir dengan munafikin? Sebab munafik inilah yang menjadi batu api yang duk mengapi-apikan orang kafir di Madinah itu supaya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata jahidil kufar wal munafiqin, dua-duanya sekali. Tengok ayat ya ayuhan nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar al muharibin bisayf. Melawan orang kafir yang betul-betul lawan Islam secara berterang-terangan, berdepan, lawan dengan senjata. Wa ghairal muharibin, hak tak berlawan dengan senjata, tak berdepan dengan kita lawan dengan hujah dan nasihat. Tengok kategori kafir. Kafir lawan senjata, kita lawan senjata.
Kafir lawan dengan hujah, dengan putar belik, kita lawan dengan hujah. Wajahidil munafiqin, mulawai puak munafiqin, kalau dia zahirkan kekufuran dia, lawan dengan senjata. Kalau dia sembunyi, kita lawan dengan hujah untuk nak menolak syubhat ataupun keraguan yang ditimbul oleh munafiqin, atau bi iqamatil hudud, atau melaksanakan hudud ke atas puak munafiqin yang telah melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata kun ghalizan 'alal kafirin wal munafiqin, mu kena kasar, tegas dengan orang kafir dengan munafiqin, bil qawli wal fi'li, dengan kata-kata dan juga dengan tindakan. Jangan main, ni tidak ni. Rahmatan lil alamin, jadi tak payah buat undang-undang Islam, sebab undang-undang Islam kasar sedangkan Nabi kita tu lemah lembut. Subhanallah. Boleh dia tafsir sedemikian rupa. Allah kata apa tadi ayat? Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wa ma'wahum jahannam, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah yang seburuk-buruk tempat kembali. Itu puak kafir lah situ. Ai wa masakinul kufar wal munafiqina fil akhirah, tempat tinggal puak-puak kafir dengan munafik di akhirat esok di mana? Dalam neraka Jahannam. Dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah kata, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a. Allah SWT jami'ul munafiqina wal kafirin, kumpulkan munafiqin dengan buat kafir itu dalam neraka Jahannam belaka. Duduk situ buat dia tempat yang senang. Tak payah duduk pisah-pisah lah. Dia atas dunia ni pun dia jahat ada dua tu, dia komplot dua tu. Jadi kenapa kita nak layan dia di akhirat baik-baik? Tak perlu. Letak sekali biar dia tahu ini kawan awak. Alhamdulillah, tamatlah kita huraian ayat secara ringkas-ringkas. Sekarang kita pergi kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang betul-betul. Dia panggil taubatan nasuha, taubat yang sengoti. Jangan duk main-main. Jadi ayat ini fihi isyaratun. Ayat ini menjadi suatu peringatan supaya semua kita ini bertaubat. Jangan ada orang kata, aku taubat apa, aku tak berdosa. Sedap dia punya ayat. Nah, kita nak taubat ni kalau kita berdosa. Sekarang ni saya tak berdosa, kenapa nak taubat? Kita kata, saudara, cakap biar tengok kiri kanan, kata orang. Jangan duduk main. Tak tahulah ke mana habis. Berdosa. Maknanya ayat ini dalil kepada taubat. Jadi taubat nasuha tu, tadi kita dah sebut dah syarat taubat 4 perkara kan. Syarat taubat tu 4 perkara: meninggalkan dosa yang lepas, menyesali, berazam tak buat lagi, dan kalau ada orang hantar balik. Kemudian di sini ada lagi beberapa perkara an-nushu fit taubati. Nak jadi taubat nasuha tu mesti ada 3 perkara juga. Yang pertama, ta'mim jami'az zunub, taubat daripada semua dosa. Dia kata, saya 2023 ni saya taubat dulu dalam dosa tak semaya. Riba, rasuah, berapa benda tu? Tu tak lagi tu, tak lagi. Lah, kalau betul-betul nak taubat nasuha, semua sekali, baru jadi nasuha. Yang kedua, ijma'ul azmi was sidqi, mesti keazaman dan keikhlasan itu sekali, bahawa taubat aku ni taubat kerana Allah, bukan kerana apa-apa. Yang ketiga, takhlisuha minasyawaibi wal ilali, hapuskan semua perkara-perkara yang menampakkan kita itu tidak ikhlas dalam taubat. Ini 3 perkara lah. Panjanglah. Maknanya
Syarat taubat 4 perkara, di sini 3 perkara pula untuk jadikan dia tu taubatan nasuha. Taubat nasuha. Taubat yang benar-benar ikhlas. Jadi kena ada 3 perkara, tak boleh main separuh-separuh, tak jadi. Taubat dah tu. Dulu tak semaya, lalu ni semaya dah. Lepas tu, mungkin lain, nanti tu. Nak taubat nasuha, kena taubat semua sekali. Allahu Akbar. Syarat yang, faedah yang kedua, Allah kata apa? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma. Pada hari Allah Ta'ala tidak hinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman berada bersama dia. Soal, Tuhan kata, aku selamatkan Nabi dan orang yang beriman. Timbul soalan, kenapa dia tulis ma'ahu? Nak kalimah tersebut. Famal hajatu, apakah keperluannya kepada kata-kata ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, jawapan hiya ifadatul ijtima'. Jadi ini dia panggil faedahnya berkumpul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna la yukhzillahu al-majmu'. Allah Taala tidak akan hina mana-mana kumpulan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada secara fizikal macam para sahabat ataupun secara amalan seperti pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingatlah ni, ingat. Maknanya macam kita kata, oh saya bersama awak. Dia tak pergi pun. Dia tak mari ke tempat kita, tapi dia tulis, saya bersama dengan pendakwah fulan untuk menyebarkan sunnah. Dia tak duduk dalam dunia mana dia. Kita kata bersama di sini, sama ada secara fizikal macam para sahabat, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bersama dengan makna orang yang mendukung ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pada hari itu, pada hari kiamat, Allah Taala akan cerahkan cahaya kita sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengeluh di tepi perkuburan Baqi', Nabi kata, Allah ikhwani. Allah lah yang jaga saudara-saudaraku. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa saudara? Bukan kami saudara? Nabi kata, bal antum ashabi. Kamu yang ada sekarang ni sahabat aku. Saudara aku, orang yang mari lepas pada aku tak ada, dia beriman dengan aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita ni termasuk dalam ikhwan, saudara-saudara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni muka dia bercahaya, muka dia, kaki tangan dia bercahaya. Sehingga dia sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia ma'ahu. Faedah disebut ma'ahu. Beriman kadang-kadang. Percaya ada Tuhan. Tapi dari sudut sunnah Nabi, belakang. Kita tak boleh ikut sunnah ni bahaya. Habis kita kena ikut ni falsafah hak pelik-pelik tu. Ajaran-ajaran batiniah yang direka-reka. Kita kata itu jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selamat, ikut sunnah. Maka di sini masuklah sahabat-sahabat, termasuklah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi. Alhamdulillah kata. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya orang mukmin, cahaya depan dia, kiri kanan semuanya bercahaya. Ulama tadabbur kata, an-nur alladhi yakunu lil mu'min fid dunya ala husni amalihi wa i'tiqadihi. Mana-mana orang yang menerima cahaya petunjuk, cahaya ajaran Nabi sallallahu di dunia, cahaya itulah yang akan membawa dia, mencerahkan dia di akhirat esok. Jadi kita nak sebab itulah kata di ulama tadabbur, dia kata datangnya cahaya ba'da taubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Baru mari ayat Quran, nuruhum yas'a. Mana orang betul-betul taubat, meninggalkan dosa,
meninggalkan maksiat atas dunia, mereka akan bercahaya di akhirat esok sebab mereka menerima cahaya hidayahnya di dunia. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami cahaya yang sempurna di dunia dengan mengikut petunjuk Al-Quran, mengikut petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cahayakan kami di akhirat esok sehingga kami dapat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kolamnya, melintasi sirat dengan selamat dan masuk syurga dengan aman ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ini mana dapat cahaya tu mari lepas daripada taubat. Maka kita nak selamat, kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya tu mengikut kekuatan amalan kita. Macam tadilah kita buat analogi tadi. Ada cahaya biasa. Nak kalau kereta buruk lampu dia pun orang panggil malap. Boleh jalan lagi, cerah juga nampak. Ada cahaya comel sikit. Kau mari LED ni pula, so dia punya cahaya. Jadi dia ikut cahaya itu mengikut tahap keimanan kita, ibadat kita, amalan kita di dunia. Siapa nak cerah di akhirat, cerahkan dada dia di dunia dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, empat dah kita. Yang keempat, faedah yang keempat, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Jadi Allah Taala sekali lagi di sini, semalam kita dah sebut dah. Allah Taala tak panggil nabi dengan nama. Dalam Quran semua dia panggil dengan jawatan ya ayuhan nabi. Wahai nabi. Wa ayuhan nabi. Lawan puak kafir jangan tak lawan. Bila Allah Taala suruh nabi lawan, maka Allah ajar nabi supaya bertegas waghluz alaihim. Waghluz alaihim. Keraskan tindakan kamu ke atas kafir. Jangan duk main lembek, lawan lembek juga. Dia kata ayat ini macam berlawan dengan sifat nabi. Tanda molek ni pelajar. Sifat Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah kata fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat daripada Allah, Nabi kita berlembut ya dengan musuh-musuh dia. Dengan orang yang dia nak dakwah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau mengeras hati, orang lari. Jadi pendakwah ni kena lembut-lembut hati. Jadi Nabi berlembut, rahmatan lil alamin, tapi ayat ni kata waghluz, kena keras. Macam mana kita kata? Ulama kata Nabi SAW itu sifat dia lembut, tabiat dia jubila alaihi, memang Allah latih dia lembut, senyum sentiasa. Fizikal dia pelembut, tangan dia, sahabat kata kami sentuh tangan dia macam sentuh baldu, sutera, lembutnya tangan. Tapi ingat molek, dengan orang mukmin memang dia lembut. Tapi dengan penentang Islam, musuh-musuh Islam, Nabi kita cukup keras. Kita nak lagi tu, kita dak ni kadang-kadang ni zaman kita hari ni lain. Dengan sama-sama orang Islam ni, Allahu Akbar, baiknya lah. Tak boleh salah sikit. Komen selalu, kutuk selalu. Dengan buat kafir member-member tu, sebab member ni lah beri kedudukan kepada kita, lembutlah. Puji habis dah buat kafir. Hak mana yang dulu kita kata tak boleh, sekarang ni baik dah, disucikan. Sebab apa? Sebab kepentingan. Jangan orang mukmin biar ada sikap izzah, ada sikap kemuliaan. Tak boleh kerana tu, kerana ni, kerana keduniaan kita pergi puji orang kafir lebih-lebih. Jangan, biar ada sempadan kita. Jadi betul lah Nabi kita tu sifatnya lembut, tapi dalam prinsip tegas. Macam dalam cerita perang Uhud. Lepas sahabat-sahabat ni mati ramai, 70 orang syahid, Abu Sufyan naik atas bukit Uhud. Tapi dia tanya, afikum Muhammad ada lagi? Nabi kata la tujib. Nabi cakap sahabat, diam, tak usah layan dia. Mati kali Muhammad, tak jawab. Bangga dia. Afikum Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar ada. Nabi jangan. Dia tanya Umar ada. Nabi kata sudut layan dia.
Dia naik atas bukit, dia kata, "A'li Hubal, berhala kita tinggi hari ni." Sebab dia menang. Dia rasa. Bila sebut tentang akidah, Nabi kata, jawab, "La, Allahu a'la wa ajal." Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna, bukannya berhala kamu. Barulah berlawan pula. Kalau setakat dia sebut Nabi, Abu Bakar, Nabi itu dia atas hidayah. Tapi sebut tentang akidah, terus Nabi kata jawab. Itu dia panggil tegas dalam prinsip, berlembut dalam kehidupan. Kita lagi itulah juga, kalau boleh kita berlembut sama-sama kita kehidupan, tapi dalam bab prinsip kena tegas. Kita berlembut dengan anak-anak bini. Tak apa, dia nak beli apa kita beli, nak baju kita beli, nak pakaian beli. Tapi dalam bab agama tak semaya, pihak. Isteri tak nak tutup aurat, jangan keluar daripada rumah. Kunci pintu. Pakai gerai semua. Kita tutup aurat molek baru keluar. Ni dok dengan bini lembek lotek, kau Kelantan kata. Dengan orang lain celek putih mata sok mau backing. Main-main. Nah, jadi Nabi kita sallallahu. Baiklah, kita berpindah kepada yang kelima, yang terakhir. Ya ayuhal nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai Nabi, lawan kafir dengan munafikin. Timbul soalan, fihi al-amru biqital kuffar munafiqin wa ghluz alaihim. Allah suruh dua, lawan kafir, lawan munafik. Telah termasyhur dalam kitab sirah, Nabi kita memang berperang dengan puak kafir. Tapi tak ada pula Nabi kata, mari kita pergi berperang dengan munafikin. Tidak ada. Maka timbul soalan, apakah perang dengan munafik yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla ini? Maka kata di sini, kata di para ulama, oleh kerana munafik ni dia sembunyi kafir, jadi kita lawan dengan dia tak boleh lawan perang direct. Kita kena lawan dengan hujah, lawan dengan Al-Quranul Karim. Orang munafik ini, dia oleh kerana dia sembunyi, dia takut tembelang dia, rahsia dia terbuka. Takut sangat-sangat. Sebab itulah bila turun Quran, sudah. Buka rahsia dah kita hari ni. Dia jadi takut. Maka kata di ulama, berperang dengan kafir itu lain dengan senjata, berperang dengan munafikin bil Quran, dengan hujah, dengan Quran. Dia takut sungguh nak dia. Jadi Nabi kata, bila Sayyidina Umar kata, mari kita perang munafikin dulu Rasulullah. Nabi kata, tak boleh Umar. Nanti orang kata Muhammad bunuh kawan. Habis kita guna pendekatan, jadi sentiasa ayat Quran turun cerita tentang munafikin. Jadi orang munafikin dia takut. Takut bila turun ayat-ayat Quran, dia jadi bimbang lalu. Dia tak sudah pecah rahsia dari kita hari ni. Jadi takut. Maka kita hari ni pun, bila kita tengok orang munafikin, kita tak boleh nak hukum orang munafikin. Kita bukan ada wahyu. Perangai itu perangai. Bercakap bohong, janji tipu, itu dia panggil munafik dari sudut amali. Munafik dari sudut amali. Mudah i'tiqad, Allah saja yang tahu. Jangan kata dia ni kafir ni, dalam hati orang jangan hukum. Kita hanya hukum perbuatan orang. Dia kata dia berjanji, bohong. Itu munafik dari sudut amali, bukan i'tiqadi. Jadi kita kata ini munafik amali, perbuatan ini. Jadi bolehlah kita tengok kadang-kadang orang ni masya-Allah talawun dia panggil. Boleh berubah warna. Itu dia orang Kelantan kata pokok ni mengapa sesumpah. Dia boleh berubah warna. Itu cara permainan yang licik. Jadi main oleh munafikin, nak masuk masjid serban. Dia duduk dengan puak-puak Yahudi ke pun tak ada dah, duk hentang Nabi krau. Ini dia panggil dia boleh berubah ikut tempat, betul-betul macam sesumpah. Orang Kelantan kata betul-betul macam pokok. Itu dia panggil permainan munafikin. Maka ulama kata nak lawan apa dengan munafikin? Dia duduk atas masjid. Maka kita lawan dengan Quran, kita lawan dengan hujah, kita lawan dengan penjelasan. Mudah-mudahan masyarakat akan kenal, masyarakat boleh faham. Itu sajalah yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah, tamatlah 5 perbincangan kita. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri yang akan datang, bermula ayat 10, 11 dan 12. Tamatlah surah At-Tahrim insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.